الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يا عالم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عالم خلقنا بخلوق علم وحققنا بحقائق العلم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المسهم الساد بنوره وعلى آله كلام حمد ونفس على ما وسعه علمك آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung kitab Tanbihul Ghafilin pada bab iaitu sabar menghadapi bala dan juga kesukaran. Bab sabar menghadapi bala dan kesukaran. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Lais Al-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ya ghulam, ala a'limuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna?" Qulta, "Bala ya Rasulullah." Qala, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu amamaka, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, qad jaffal qalamu bima wa ka'inun falau annal khalaqa kullahum aradu an yanfa'uka bi syai'in lam yuqaddirhu Allahu laka lam yaqdiru alaih wa in aradu an yadurruka bi syai' lam yaktabhu Allahu alaika lam yaqdiru alaih. I'mal lillah bi syukri wal yaqin wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairan katsiran wa anna nasra ma'as sabri wa anna al faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya, hai anak tu ditujukan kepada Abdullah Ibnu Abbas ataupun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu anak saudara dia. Yang ketika itu Allah bin Abbas ketika itu masih kecil. Hai anak, sukakah saya ajarkan kepadamu beberapa kalimah semoga Allah memberikan manfaat bagimu? Jawab Ibnu Abbas, baiklah ya Rasulullah. Nabi SAW telah bersabda, ihfazillah yahfazka ila akhiril hadis. Bacakan panjang kan? Kita dah baca tadi. Dia punya matan, jadi tak apalah. Yang dalam makna ni, dia punya apa tu, Arab tu kita tinggalkan. Kita lajukan. Maksud dia, maksud Rasulullah SAW kepada Ibn Abbas, jagalah perintah Allah. Ihfazullah. Ihfazullah maksudnya jagalah perintah Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Itu dah. Kalau kita nak dijaga oleh Allah Tuhan, pastikan kita menjaga segala apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jaga Allah begitu tu bukan makna Allah siapkan guard tuan-tuan.
ada malaikat belah kita, ada apa? Ada guard belah kita, mana pergi guard kan? Itu. Maksud jaga Allah negara segala apa yang kita buat itu semuanya akan diberkati oleh Allah. Dan kalau kita buat perkara-perkara yang Allah yang kita larang, yang Allah larang kita buat, maka akan ada satu bisikan mengatakan bahawa apa yang kita buat itu adalah salah. Itu maksudnya jaga. Jagalah perintah Allah, nescaya Allah menjaga padamu. Dan jagalah larangan Allah kerana Allah selalu di hadapanmu. Mendekatlah kepada Allah di waktu ringan, senang. Nescaya Allah menolong kamu ketika di waktu kesukaran. Ingat Allah, ketika kita senang, kaya, mana waktu itulah kita perlu mengingati Allah sebanyak-banyak yang mungkin. Bukan ketika kita kita susah, kita payah, kita miskin. Tak. Kalau orang ingat Allah pada ketika waktu tu, maka Allah akan ingat dia ketika mana dia dalam kesukaran. Banyak kita ni bila sakit, bila miskin, bila susah boleh ingat Allah. Senang lupa Allah. Buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Iza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Minta, InsyaAllah di sana akan ada jalan keluar pada setiap perkara yang kita sukarkan tersebut. Maka kalau umpama makhluk semuanya akan berbuat sesuatu yang berguna bagimu, yang tidak ditakdirkan Allah bagimu, mereka tak dapat berbuat itu. Katakan satu kampung nak bantu kita, nak bantu kita, apa-apa lah bantuan. Kalau Allah tak izinkan, kita takkan dapat bantuan tersebut. Maksud dia, semua itu atas izin dan takdir Allah. Demikian pula jika mereka berusaha akan mengganggu engkau dengan sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah atasmu, tidak dapat mereka berbuat itu. Baru kita tengok kisah, kita lihat bagaimana tentera Zionis Israel telah mengepung Gaza kan. Hendak apa? Seorang daripada serangan serangan darat kan, betul kan? Serangan darat dah berada di sempadan Gaza. Tiba-tiba mereka terpaksa membatalkan serangan tersebut kerana banjir. Kan banjir, air. Sehingga mereka tak dapat masuk dalam Gaza. Itu semua atas kehendak izin Allah. Allah tak izinkan, maka tak dapat dah. Nak seorang dah. Macam itulah kan. Qasam bila hantar 5,000 roket tu, dengan izin Allah musnah orang Yahudi tu, kan? Ketika itu mereka tengah berpeksa. Elok pula tu kan. Qasam seorang pada hari Sabtu. Hari Sabtu mana? Macam kita lah hari Jumaat kan. Minggu ke raya kita lah Jumaat tu kira. Orang Yahudi Sabtu tu minggu raya dah. Tengah berpesta lah apalah. Datang roket mampu. Itulah kira. Dengan izin Allah. Kalau Allah nak kun fayakun, maka jadilah. Demikianlah pula jika mereka berusaha akan mengganggu engkau dengan sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah atasmu, tidak dapat mereka berbuat itu. Beramallah kepada Allah dengan syukur dan yakin, dan ketahui bahawa sabar menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan itu sangat baik. Beramallah kita kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan beramal kerana makhluk dan sebagainya. Dan Allah suruh kita bersabar atas apa yang kita hadapi. Sebab benda itu kalau kita sabar itulah lebih baik bagi kita lah.
Dan kemenangan itu berserta dengan kesabaran, dan kelapangan itu di samping kesukaran. Dan maksudnya tiap-tiap kesukaran pasti akan ada kelapangan dan juga keringanan. Itu yang diajar, yang dipesan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas khususnya, dan juga kepada kita amnya. Kalau kita menghadapi berbagai-bagai musibah bala, hendaklah kita sabar atas bala dan musibah tersebut. Sebab di sebalik kesabaran itu ada di sana keringanan dan juga kelapangan, insya-Allah. Ada hikmah lah di sebalik perkara-perkara itu berlaku ke atas kita. Cuma kita tak nampak akan bondo-bondo tersebut. Abu Las Ar-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Amash bin Khattab dan Anbasah, dan kira-kira 50 guru yang meriwayatkan keterangan ini dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, ingatlah daripadaku 5, ingatlah daripadaku 5, ingat 2 dan 1. Saya maksud saya baca maksud dia. Kata Sayyidina Ali, ingatlah jangan ada seorang takut kecuali kepada dosanya. Itu pesan ni. Pesan Sayyidina Ali, jangan takut kepada makhluk Allah, takutlah kepada dosa yang kita lakukan, dan jangan mengharapkan kecuali kepada Tuhannya. Itu kata Sayyidina Ali yang sangat berpegang, sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak takut miskin. Sayyidina Ali tu tak takut miskin pun. Duit ada, duit itulah tinggal kat dia untuk beli barang-barang rumah, barang keperluan rumah dia, beli topung pun habis semua diserokah. Satu pun tak ada, tuan. Sampai Sayyidina Fatimah pun monung tengok panggil lelaki copet botol tangan itu untuk bersedekah, tapi Allah balas sedekah tersebut dengan kebaikan. Okey, itu pengharapan. Jangan mengharap kecuali kepada Tuhannya, dan jangan malu jika tidak mengetahui untuk belajar. Itu saya ni kata, jangan malu. Itu saya ni pesan Ali pesan kepada kita lah, jangan malu gitu. Jika tak tahu untuk belajar, kita tahu kita lemah dalam bacaan Fatihah kita. Kemaskan, cari guru. Biarpun guru itu guru tarikat, biarpun guru itu guru anak kita, cucu kita, jumpa dia, ngadap dia, talaki bacaan Fatihah, agar bacaan Fatihah yang kita baca dalam sembahyang sah. Kan Fatihah merupakan apa? Merupakan rukun sembahyang. Kalau Fatihah kita tak betul, tak sah sembahyang kita. Jadi kalau kita tahu, kalau kita fahamlah benda tu, insya-Allah kita takkan malu. Dan jangan malu jika ditanya sesuatu yang tidak diketahui untuk menyatakan tidak mengetahui. Jangan buat-buat handa. Kan orang tanya semua tahu. Itu Imam Malik, tuan-tuan. Imam Malik pengasas mazhab Maliki. Kalau orang tanya 10 soalan, 9 dijawab. Soalan yang ke-10 walaupun dia tahu dia ke bawah, tak tahu. Sebab sempurna itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mesti tinggalkan satu soalan untuk dia khabar tak tahu. Itu tapi dia tahu, tapi dia saja khabar tak tahu. Dia tanya, insya-Allah saya akan jawab pada masa akan datang. Itulah. Orang berilmu ni, para ustaz ni, para ulama, mufti, dia kena jujur dengan ilmu dia. Kau tak tahu, khabar tak tahu. Jangan memandai khabar tahu. Sebab kalam mereka itu, kata mereka itu dipegang oleh orang. Orang jadikan hujah. Jadi khabar tak tahu, khabar tak tahu. Jangan mengata-kata khabar
hukum jenayah. Ada pula khabar kalau. Tak ada kalau dah. Hukum tak ada kalau. Hukum tetap. Jadi mana ketahu jawab tak tahu. Tak kisahlah. Kita lu makan gambar anak kita khabar tahu, tahu jawab tak tahu. Ni khabar tak tahu, khabar tahu. Jadi sosek ni. Dan ketahuilah bahawa sabar itu dalam segala hal bagaikan kepala di badan. Sabar itu bagai kepala di badan. Maka bila kepala terlepas dari badan, rosaklah badan. Demikian pula bila kesabaran itu terlepas dari suatu hal, maka rosaklah hal keadaan itu. Kalau kita sabar tuan-tuan, setiap perkara walaupun ia melibatkan kadang-kadang mungkin kita marah sangat, tapi kita sabar, insya-Allah perkara itu akan dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Tapi kalau kita tak sabar tuan-tuan, mungkin akan berlaku perkara-perkara yang boleh memalukan diri kita sendiri. Kemudian ia berkata, Sayyidina Ali berkata, sukakah saya tunjukkan kepadamu orang yang faqih? Ini orang yang benar-benar mengerti tentang agama. Jawab mereka, jawab orang ramai, baiklah ya Amirul Mukminin. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, orang yang tidak memutuskan harapan orang dari rahmat Allah. Itu orang yang faqih tu, orang dia tahu tu. Mana apa? Kalau ada satu hal dia takkan putuskan harapan orang itu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan cubalah cuba cakap perkara yang boleh mengamankan orang tersebut. Dan tidak mengamankan orang dari balasan hukuman Allah. Dan yang tidak mempropagandakan maksiat kepada orang. Mana tidak menganjurkan maksiat, tidak mempromosikan maksiat. Macam ni tak elok ni. Bukan orang yang faqih, bukan orang yang pandai. Itu orang yang ikut hawa nafsu. Dan yang tidak berani menyatakan orang arif itu di dalam syurga, sebagaimana tidak mengatakan orang maksiat itu dalam neraka, sehingga Tuhan sendiri yang memutuskannya. Dan orang yang terbaik amalnya, janganlah berasa aman dari pembalasan Allah. Itu kata nasihat Sayyidina Ali. Jangan kita merasa aman dengan ibadah yang kita buat. Kita tak tahu ibadah kita diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam ibadah tuan-tuan, ibadah yang kita buat perlu ada dua perkara kan. Pertama, khauf, iaitu takut. Kedua, raja, iaitu pengharapan. Takut apa? Takut Allah akan menolak segala amal yang kita buat kerana mungkin ada sifat riya, ujub dalam ibadah yang kita buat tu, ataupun kita tak khusyuk dalam ibadah tersebut. Ada perkara yang boleh merosakkan ibadah itu, maka Allah tak tolak ibadah kita. Raja, pengharapan, iaitu kita mengharapkan dengan sebab kita melaksanakan segala perintah Allah dengan tanpa ada keingkaran dan sebagainya, tak mengut pun, maka moga Allah dengan rahmat Allah menerima segala ibadah yang kita buat tersebut. Perlu ada dalam ibadah yang kita buat perlu ada dua sifat, itu khauf dan raja. Sebab Allah telah berfirman, maksudnya tidak akan berasa aman dari hukuman Allah kecuali orang-orang yang rugi. Sayyidina Umar pun dia sangat takut dengan amal dia. Takut amal dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dia